Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berkongsikan satu amalan yang boleh dilakukan untuk memotivasikan jiwa. Amalan yang boleh dilakukan dalam menjaga dan memelihara jiwa kita agar berada di landasan Islam yang sebenar adalah berharap hanya kepada Allah SWT, iaitu melalui sifat optimis individu untuk mendapat rahmat Tuhan yang disediakan kepada hamba-hambanya yang soleh. Janganlah sesekali berputus asa, kerana individu yang punya sifat berputus asa adalah individu yang dianggap putus hubungan dengan Allah SWT. Janganlah terus mengeluh kesusahanmu, tapi gunakanlah itu sebagai pemberi semangat untuk menjadi jiwa yang lebih hebat. Justru, marilah kita bersama-sama menjaga jiwa kita agar sentiasa terpelihara daripada perkara-perkara negatif yang mengundang kemarahan Allah SWT. Peliharalah jiwa kita agar sentiasa berada di dalam dasar Islam yang sebenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kongsikan satu kata-kata motivasi jiwa, iaitu ialah bila Allah tidak memberi, bukan bermakna Allah benci, tetapi mungkin ada sesuatu yang Allah mahu kita mengerti. Daripada kata-kata motivasi jiwa ini, kita boleh faham bahawa bukan semua yang kita nak kita akan dapat. Sesungguhnya Allah itu lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kita perlu meminta dengan Allah tanpa henti dan berputus asa. Namun, jika kita tidak dapat apa yang kita minta, yakinlah bahawa itulah yang terbaik untuk kita. Semua yang berlaku, Allah lebih mengetahui dan memahami segala sesuatu. Sentiasa bersangka baiklah dengan Allah dan yakinlah setiap yang berlaku ada hikmahnya. Renungi dan ambillah kata-kata hikmah ini agar hidup kita lebih bermotivasi dalam melakukan sesuatu dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak kongsikan satu kata-kata yang saya rasakan sangat relate dan kena dengan kehidupan kita sebagai seorang manusia dan sebagai seorang hamba. Kata-kata tu berbunyi macam ni. Hidup ni bukanlah tentang menunggu badai untuk berlalu pergi, tetapi tentang bagaimana kita belajar untuk menari di tengah hujan. Maksud daripada kata-kata tadi adalah kita perlulah teruskan dan nikmati hidup kita seadanya, walaupun kita terpaksa hadapi cabaran dan ujian yang datang dalam hidup kita. Kadang-kadang kita ni penat dan tertekan dengan ujian dan cabaran yang datang dalam hidup kita ni. Tapi kita lupa bahawa ujian dan cabaran yang datang tu adalah sebagai pelengkap hidup kita untuk menjadikan kita insan yang lebih baik dari masa ke semasa dan lebih kuat daripada diri kita yang sebelum ni. Kita tak boleh nak hentikan hujan, tapi kita boleh gunakan payung untuk lindung diri kita dari basah terkena hujan. Begitulah juga dengan hidup kita ni. Kita tak boleh nak halang ujian daripada datang hadir dalam hidup kita. Tapi kita boleh cari alternatif lain untuk hadapi ujian tu, sebab Allah tak akan uji hambanya dengan sesuatu yang hambanya itu tidak mampu. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, dalam kita mencari ketenangan jiwa, kita lupa bahawa solat 5 waktu juga dapat memberikan motivasi jiwa kepada diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sayang, ramai orang pada hari ini terlalu sibuk dalam mengejar dunia sehingga mengabaikan kewajipan solat ini. Sedangkan solat satu hari 5 kali. Satu waktu 5 minit je kita solat. Kali 5 baru 25 minit. Itu pun kita susah kita nak jaga. Nabi, sahabat-sahabat korbankan diorang punya keluarga, diorang punya harta, bahkan diorang punya nyawa juga diorang korbankan semata-mata untuk dapatkan agama kita pada hari ini. Tapi apa kita buat? Solat pun kita malas nak buat. Allahu Akbar. Semoga Allah ampunkan dosa kita hari ini. Akhir kata, suka saya petik kata-kata Ustaz Azad Idrus. Solat itu ringan bagi orang yang mengambil berat, dan solat itu berat bagi orang yang mengambil ringan. Semoga dengan kita solat, kita menjaga solat, dapat kita memotivasikan diri kita dalam kehidupan seharian kita. Wallahu a'lam.
Al-Quran mampu menghidupkan jiwa, mendidik rohani dan minda manusia. Al-Quran merupakan satu panduan dan rujukan yang terpenting untuk umat Islam dalam segenap aspek kehidupan. Melalui amalan membaca, memahami dan mengamalkan isi kandungan kalam Allah, ia berupaya menjadi inspirasi dan pemangkin semangat bagi masyarakat Islam untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Penghayatan terhadap mesej yang terkandung dalam Al-Quran juga dapat menyuntik motivasi diri agar lebih maju dan berjaya dalam kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang bermaksud Al-Quran ini menjadi panduan-panduan yang membuka mata hati manusia dan menjadi hidayah, petunjuk serta membawa rahmat bagi kaum yang meyakini kebenarannya. Surah Al-Jathiyah ayat 20. Oleh itu, ketahuilah bahawa membaca Al-Quran mengandungi fadilat yang besar dan sukar untuk ditolak oleh sesiapa pun.